Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi seperti mana yang kita rancangkan pertemuan pada setiap Sabtu jam 10.30 pagi. Kita akan sama-sama mentadabbur suratul Al-Kahfi. Walaupun dalam keadaan kita cuti, dalam keadaan kita dikelilingi dengan pelbagai urusan, banyak perkara yang perlu dilakukan. Namun begitu, Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk kita menggunakan kedua pendengaran kita untuk kita mendengar ayat-ayat dalam suratul Kahfi ini. Kita dapat mendengar ulasan, kupasan, tafsiran bagi suratul Al-Kahfi. Kita boleh menggunakan segala panca indera kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kerana semua panca indera kita ini akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Ada berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan pada sesi pada pagi ini. Syukur kita kepada Allah, ya, kita memperbanyakkan puji dan pujian kepada Allah. Allah melapangkan dada kita, Allah melapangkan urusan kita. Semoga ada keberkatan pertemuan kita pada pagi ini, yang mana kita pada pagi ini tidak akan membincangkan ayat yang baru. Ayat yang baru maksud saya adalah pada siri yang lepas, iaitu pada minggu lepas, siri yang ke-30, kita telah membincangkan ayat yang berkaitan dengan hari kiamat. Kalau masih ingat lagi, kita bincang kata ayat 47 sehingga ayat nombor 49. Jadi ayat 47 sehingga ayat nombor 49 dalam suratul Kahfi ini Allah susun, Allah letakkan setelah Allah menceritakan sebelum itu bahawa dunia ini dia tidak kekal, dia akan binasa. Maka apa yang kekal? Kekal itu adalah hari akhirat. Maka hari akhirat itu Allah Ta'ala datangkan tentang kejadian dan situasi yang akan berlaku di alam akhirat. Ayat 47 kita telah bincang pada minggu lepas. Allah menyebutkan bahawa nanti pada hari yang Allah tentukan itu, gunung-gunung ini akan dihancurkan oleh Allah, kemudian bumi menjadi lapang, kemudian semua manusia itu akan himpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana manusia yang akan tertinggal daripada dihimpunkan di padang mahsyar. Ulasan ini kita telah sebut pada minggu lepas. Setelah manusia itu dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat nombor 48, manusia itu akan berada di dalam keadaan saffa, dalam keadaan berbaris untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maklumat ini Allah Ta'ala telah ceritakan kepada kita pada ayat nombor 48. Kemudian selepas ayat 48, ayat nombor 49 yang kita telah pelajari pada minggu lepas, kalau kita nak menghadap Allah Azza wa Jalla nanti, apa yang Allah Ta'ala akan bicarakan? Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dibentangkan buku catatan amal. Akan diserahkan buku catatan amal kepada setiap hamba
kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah Allah jelaskan pada ayat nombor 49. Jadi ayat 49 ini alhamdulillah kita telah kupas secara ringkas pada minggu lepas, yang Allah menyebutkan tentang contoh manusia yang dia ini manusia yang mujrimun, al-mujrimun, mereka manusia yang berdosa. Berdosa di sini merujuk kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang besar. Mereka ini akan berada dalam keadaan yang musyfiqin, dalam keadaan yang takut. Kenapa? Kerana mereka akan melihat buku catatan amal yang Allah sebut di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Kitab. Pada minggu lepas kita telah sebutkan kalimah perkataan Al-Kitab di dalam Al-Quran ini dia ada beberapa makna. Ya, kita telah sebut pada minggu lepas. Bagi sesiapa yang tidak sempat mengikuti tadabbur pada minggu lepas, boleh melihat semula rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Boleh lihat kita telah kupas tentang kalimah Al-Kitab di dalam Al-Quranul Karim, ada lebih kurang 6. Ada 6 makna di sebalik penggunaan kalimah Al-Kitab. Yang ke-6 inilah yang dimaksudkan dalam konteks ayat nombor 49. Jadi pada pagi ini kita akan mengukuhkan lagi pengajaran bagi ayat nombor 49. Ini bermakna kita tidak pergi kepada ayat 50, tapi kita nak perkukuhkan lagi tindakan pengajaran pada ayat nombor 49. Ayat 49 ini saya ulang sekali lagi, kita buat pengulangan. Ayat 49 ini Allah menyebut tentang apabila dibentangkan Al-Kitab, iaitu buku catatan amal. Maka orang-orang yang al-mujrimin, mereka yang berdosa ni, mereka telah merasa dan mereka meyakini bahawa mereka itu akan jatuh ke dalam kebinasaan. Sebab itu adanya perkataan ya wailatana. Mereka pasti mereka akan jatuh kebinasaan. Sebab apa? Sebab mereka tidak boleh lari lagi daripada nak mendatangkan pelbagai alasan. Kerana apa? Kerana telah dibentangkan Al-Kitab. Jadi apabila dibentangkan Al-Kitab, iaitu buku catatan amal, yang merupakan bukti apa yang mereka telah buat di dunia ini, maka mereka meyakini bahawa mereka itu sudah akan jatuh ke dalam kebinasaan. Dalam buku tu ada apa? Ada saghirah, ada perkara yang kecil, ada kabirah, ada perkara yang besar. Tak kira, maksudnya kalau orang mujrim ini dia merujuk kepada dosa kecil ke ada, dosa besar pun ada. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu kenapa perlu dibentangkan buku itu. Di hujungnya Allah memberitahu bahawa ma'amilu hadira, apa yang telah mereka kerjakan itu ianya setelah apa yang nak dihisap, dia berada di dalam buku tersebut. Dan Allah bagi tahu yang Allah ni tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Kita telah kupas apa makna zalim di sini. Sekejap ada tuan puan ya, bagi saya waktu sekejap. Okay. Bismillah. Okay, kita sambung semula. Kalau jika talian kita ni terputus, tuan-tuan minta tunggu sebentar
nanti saya akan buat connection semula. Kerana saya berada di kampung sekarang. Saya berada di utara. Alhamdulillah saya sampai malam tadi. Jadi saya bergantung kepada talian Celcom. Jadi kalau terputus, kalau ada tergendala atau tersangkut, saya minta semua pihak boleh bersabar dan memahami situasi keadaan di kawasan kampung lah. Jadi mohon maaf banyak-banyak di atas segala kekurangan dan kelemahan. Saya harap tuan-tuan jelas mendengar suara saya dan dapat melihat nota yang saya paparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tak apa Ustaz, faham. Okey. Jadi kita faham Ustaz. Kita teruskan dengan ayat 49 ni. Jadi memang pagi ni memang saya sepatutnya kita dah masuk ayat nombor 50. Tapi kita pendekkan sedikit pengisian kita pada pagi ni. Saya mohon maaf di atas apa yang kita rancang tu tidak dapat dijalankan, yang mana kita tersebut minggu lepas kita nak masuk pada ayat 50. Tetapi saya mengambil kira bahawa kita perlu untuk kita mengukuhkan lagi ayat 49 ini supaya apabila kita baca ayat 49 ini, Suratul Kahfi, khususnya pada malam Jumaat dan pada siang Jumaat, ia memberikan kesan yang sangat mendalam dalam jiwa kita. Kesan dari sudut apa? Kesan dari sudut bahawa bagaimana kalau kita yang Allah maksudkan pada ayat nombor 49 ini. Walaupun al-mujrimin di sini memang kebanyakannya dalam Quran merujuk kepada orang kafir, orang yang melakukan dosa-dosa yang besar, yang melakukan kesyirikan, tetapi al-mujrimin juga boleh terpakai kepada semua orang. Kerana al-mujrimin itu adalah orang yang berdosa. So kita manusia biasa termasuk dalam orang yang berdosa. Jadi ayat 49 ini moga-moga kita dapat jadikan sebagai, kalau tuan-tuan boleh hafal ayat 49 ini, diulang-ulang di dalam solat kan, sebab kita dah faham. Jadi kalau kita boleh hafal, kita baca ayat ni memang kita akan binasa. Kenapa? Kerana kita tak boleh lari dah di hari akhirat. Kita dah tak boleh nak buat pelbagai alasan lagi. Kerana apa? Kerana apa yang telah kita lakukan, ma'amilu, apa yang telah dibuat, hadira, dia berada di hari akhirat itu, dibentangkan, akan didapati maklumat di dalam tu. Jadi kalau seandainya kalau ada di kalangan manusia itu dia jatuh dalam kebinasaan, bukan salah Allah, tapi salah diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab di hujung tu Allah dah kata dah, wala yazlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzalimi siapa-siapa pun. Jadi kita nak mantapkan ayat 49 ini kerana dia ada perkaitan dengan rukun iman kita. Rukun iman dari sudut hari kiamat. Lepas tu kita baca, kalau kita buat tadabbur, kita baca Al-Quran, bukan sekadar kita nak dapat pahala semata-mata, tetapi kita nak perasaan kepercayaan akhirat ni dengan macam-macam kita tengok berlaku zaman sekarang ni kan, maka kita kena kukuhkan lagi, kita kena kuatkan lagi perasaan akhirat tu, minda akhirat tu. Kena ingat. Jadi kalau kita kalau macam saya berjalan jauh, nak travel jauh kan, duk fikir dalam perjalanan tu ayat 49 ni apa lagi nak diulas, apa lagi yang nak dibawa, nak dikongsikan. Dia ingat akhirat tu, kita teringat, waktu solat aku kena jaga macam mana waktu solat aku ni kan, walaupun penat, walaupun jam. Jadi bila kita otak kita dah fikir akhirat ni, kita rasa sentiasa, kita rasa macam apa, alhamdulillah, kita akan jadi lebih baik kan. Kita terfikir penat ni nak pergi nak balik ni, tapi nak fikir menziarah,
kita nak ziarah orang tua kita, kan, fikir ibadat, kan, nak sambung silaturahim, satu ibadat, maka kita gagahkan jugalah, kan, penatan ke, nak paksa keluar belanja ke, semua benda tu dia akan menjadi ringan, semua benda tu dia akan menjadi mudah kalau dalam minda kita, dalam hati kita, dalam minda kita, kita fikirkan kehidupan nanti di hari akhirat. Kalau ayat nombor 49 ni kita nampak macam ada dosa, so biarlah nanti kita tukar dalam buku amal kita, kita nampak pahala pada tarikh sekian apa yang kita buat. Jadi kita akan mantapkan ayat nombor 49 ya, tuan-tuan dan puan-puan, mohon izin ya, kita perkukuhkan ayat 49 ini. Okey, ayat 49 ni kita telah sebut dua tindakan pada minggu lepas. Betul, kita telah sebutkan resolusinya, apa yang perlu kita lakukan. Saya telah dalam nota minggu lepas saya bagi dua kan. Jadi pada pagi ni saya harap tuan-tuan boleh tambah lagi dua. Ya, tuan-tuan boleh tambah lagi dua. Kalau tak sempat nak tulis, nanti insya-Allah saya akan keluarkan nota yang minggu lepas, saya akan masukkan nota yang saya kemas kini seperti yang tuan-tuan lihat pada pagi ini. Kalau minggu lepas, kita telah senaraikan dua tindakan. Tapi kita perkukuhkan lagi, kita tambah lagi ada dua tindakan lain. Jadi semua tindakan selepas tadabbur kita nak bincang ada 4. Keempat ini kita akan sandarkan kepada dalilnya. Kepada sumber dia. Supaya apa yang kita bincangkan ini selari dengan apa yang Allah kendaki, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita. Okey. Tak apa, tak sempat tulis, tak apa. Nanti saya akan update nota ni semula insya-Allah selepas habis kelas. Okey, minggu lepas kita telah sebutkan hasil daripada kita bincang ayat 47, 48, 49 kan. Hasilnya kita telah mendapat tahu bahawasanya kalau dunia ni binasa, kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita berbaris, kita nak menghadap Allah. Jadi kita kena buat apa? Bukan sekadar kita hanya tahu, oh ada peristiwa ni, ada situasi tu, tak. Tetapi apabila kita baca ayat itu, maka ayat itu telah menyedarkan kita yang selama ni mungkin kita dalam keadaan kita lalai, sibuk kita dengan urusan duniawi kita, sampai kita terlupa nak fikir nanti kalau aku dihimpunkan di hari akhirat, aku akan menghadap Allah di hari akhirat, aku nak bawa apa? Allah akan tanya soalan apa dekat aku? Perkara macam tu dia boleh sedarkan kita dengan kita faham ayat tu. Lepas tu kita baca Quran, Allah menyedarkan kita. Jadi kita pun teringat, iyalah, selama ni aku duk fikir tentang dunia saja. Duk fikir tentang nanti aku nak buat apa, aku nak buat apa ke anak-anak aku nak buat apa dekat hidup aku. Kita fikir dekat dunia saja kita. Tetapi kita terlupa nak fikir panjang lebar. Kan, apa kita nak buat nanti di akhirat, nak bawa apa, amal apa, dosa macam mana. Jadi moga-moga kaedah yang kita gunakan ini dalam sesi tadabbur pada suratul Kahfi ini dapat menyedarkan kita. Kan, kalau dalam tempoh seminggu, 5 hari berjalan, 6 hari, kadang-kadang yalah kan, kita manusia, kita bukan malaikat yang selalu boleh ingat pada Allah. Kan, kita dah baca hadis semalam pun kita dah baca hadis dari Solihin tu. Kan, kita bukan malaikat yang boleh ingat Allah 24 jam, yang boleh ingat akhirat 24 jam. Ada masa kita terlupa. Tapi waktu kita tadabbur ayat-ayat Quran sampai pada ayat macam ni, dia telah menjelarkan kita kan. Astaghfirullah. Terlupa aku tentang kehidupan yang sebenar-benarnya. Oleh kerana itulah saya nak ambil jalan untuk mengukuhkan
tiga ayat ni termasuklah yang paling penting, ayat nombor 49 untuk kita berubah. Maknanya setiap minggu ni sekurang-kurangnya perasaan kita tu kalau tak dapat berubah banyak, tersentuh sikit lah kan. Ingat, sedarkan kita balik kepada hari akhirat tu kan. Moga-moga ayat-ayat ni dapat menambah baik amal kita. Jadi tindakan pertama itulah, kalau bagi peribadi saya lah, kalau saya tadabbur ayat 47, 48, 49, kalau bagi saya, mungkin tuan-tuan nampak sudut lain. Okay, kalau apa yang saya faham daripada apa yang Allah Ta'ala bagi tahu tu, bagi saya yang dah baca ayat tadi, maka saya jadikan ayat-ayat tadi untuk saya buat persediaan dengan amal-amal soleh untuk saya pergi dekat hari perhimpunan nanti dan waktu untuk buat perhitungan amal. Bersedia. Nak buat amal soleh ni dia bukan amal kita dengan Allah saja, tetapi kita kena buat amal kita sesama manusia. Jangan lupa tu. Amal kita dengan Allah, amal kita dengan manusia. Jadi kita kena fikir, kita ada waktu cuti ni, Raya Cina pula tu, cuti panjang ni. Macam mana aku nak buat waktu cuti ni untuk aku buat amal soleh? Macam mana nak buat? Ada setengah orang dia gunakan waktu yang ada ni dengan dia nak pergi ziarah adik-beradik dia, sambung silaturahim. Itu dia buat amal soleh. Syarat dia ikhlas kerana Allah, buat kerana Allah. Ada orang dia gunakan waktu ini untuk dia pergi ziarah ibu dan bapa dia. Ada orang waktu dia nak pergi apa? Dia nak pergi ziarah orang sakit. Mungkin waktu cuti ni dia nak pergi hantar sumbangan. Kerana dalam fikiran dia duk fikir persediaan nak pergi kepada alam akhirat. Buat amal salih. Jadi itu tindakan yang pertama. Bukan sekadar kita tahu fakta saja, tetapi bukan tahu faham ayat, tetapi kita kena berubah. Maknanya lagi baca ayat tu, lagi banyak kita buat persediaan dengan amal-amal yang salih. Itu saya tak perlu nak ulas panjang lebar tentang tindakan yang pertama ni, sebab kita dah sebutkan juga pada sesi-sesi yang lalu. Pada awal-awal ayat Suratul Kahfi, hidup ni adalah ujian. Okey, kita masuk kepada yang kedua. Yang kedua, kalau kita baca pada ayat 49 tu kan, orang-orang yang berdosa tu, dia meyakini mereka binasa sebab apa? Sebab dia tengok dalam buku amal dia tu, semua benda ada. Saghiratan, kabiratan. Dosa kecil ada, dosa besar ada. Kenapa Allah letakkan dulu dosa kecil, baru dosa besar? Kenapa Allah tak tulis dosa besar saja, kabirah saja? Kenapa sebut saghirah? Nak menekankan kepada kita bahawasanya saghiratan itu juga dia tertulis. Bukan kabirah, bukan yang besar tu saja yang Allah akan ambil kira, tetapi yang kecil tu tetaplah Allah mengambil kira. Jadi kalau yang kecil pun Allah mengambil kira, apatah lagi yang besar lah. Oleh kerana itulah, bagi peribadi saya, apabila saya baca ayat tu, saya telah menyedarkan saya yang selama ini, kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang kita tak ambil kisah sangat pun tentang dosa-dosa yang kecil ni. Mungkin kita jaga dosa besar, tapi kadang-kadang dosa kecil ni kita mungkin tidak mengambil berat. Tapi setelah baca ayat tu, kita faham, tengok, kenapa perlu Allah sebut dosa kecil? Mesti ada sebab. Oleh kerana itu, saya mengambil tindakan adalah untuk berusaha sedaya yang mungkin untuk menjauhi semua dosa, sekalipun ia dosa-dosa kecil. Apabila kita boleh mengambil berat dosa kecil pun kita takut, apatah lagi kalau ia dosa yang besar. Jadi moga-moga saya dan siapa-siapa yang mengikuti tadabbur ini, yang tak mengikuti tadabbur ini, yang baca Suratul Kahfi, kita sama-samalah saling tegur menegur,
nasihat menasihati, sebab kita semua ada kekurangan. Ya, kalau kita tak buat dosa ni, kita jatuh dalam dosa yang lain. Kalau kita tak buat dosa mata, mungkin kita buat dosa tangan. Kalau kita tak buat dosa tangan, mungkin kita buat dosa pada amalan hati kita. Mungkin kita buat dosa dari sudut dosa telinga kita. Sebab kita bukan maksum. Tapi daripada sesi tadabbur ni, kita dah makin takut. Sebut je dosa, kita takut dah. Kita dah tak fikir dah besar ke atau kecil, sebab dia ada perkataan dia adalah perkataan dosa. Oleh kerana itu, ya, mari kita bersama minta Allah Ta'ala jaga hati kita, biar hati kita ni tak hilang rasa takut tu. Biar hati kita ni rasa macam kita rasa berat walaupun dosa tu tak termasuk dalam dosa besar. Oleh kerana itulah, tuan-tuan dan perempuan ya, kita orang beriman ni, kita kena jadi seperti hadis yang Nabi sebut dalam riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim ini. Mari sama-sama kita renung hadis ni. Kalau boleh kita ingat hadis ni, catatlah di mana-mana boleh catat. Yang mana Nabi SAW menyebutkan perbezaan orang yang benar-benar beriman pada Allah ni dengan orang-orang yang tak beriman pada Allah. Orang yang kenal Allah dengan orang yang tak kenal Allah, dia ada perbezaan. Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini, yara zunubahu, ketika dia melihat dosa-dosanya, ka'annahu, seolah-olah, qa'idun tahta jabalin, seolah-olah dia sedang berada di bawah gunung. Ni kita kena letakkan diri kita. Ya Allah, Engkau jadilah diri kita ini semua, diri kami ni ya Allah, seperti mana orang beriman yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah menjadikan diri kita ni ke mana-mana kita berada. Di mana bila kita menjadi seorang yang kalau kita buat salah ni, kita buat dosa pada Allah, seolah-olah kita sedang berada di bawah gunung. Jadi apabila kita berada di bawah gunung, bila-bila sahaja gunung itu akan jatuh menimpa kita. Jadi kita bimbang, dosa kecil ni umpama gunung yang boleh jatuh membinasakan kita. Ini adalah sifat orang-orang yang dia kenal Allah dia. Orang-orang yang dia memahami tentang kesan kesalahan itu. Jadi moga-moga kita menjadi seperti hadis ini. Kemudian Nabi SAW menyebut lawan kepada sifat ini, wa innal fajira, manakala orang yang fajir, orang yang durhaka ini, yara zunubahu, ketika dia melihat dosa-dosanya, kadzubabin marra ala anfihi, seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Orang yang dia tak kenal Allah, dia tak sebenar-benarnya menghayati tentang akhirat tu. Mungkin dia lupa tentang hari akan pertemuan dengan Allah, perhisapan tu. Dia anggap dosa ni tak ada apa-apa kesan dia. Umpama lalat je duduk dekat hidung dia, dia boleh tepis bila-bila lalat tu. Tapi orang yang kenal Allah, dia tahu erti akhirat tu, dia anggap dosa ni umpama gunung yang besar yang boleh jatuh menghampak kepala dia, yang boleh membinasakan dia. Bukan orang yang menganggap dosa ini umpama lalat sahaja. Lalat tu tak bahayakan dia. Kan? Dia boleh hilangkan, dia boleh lari daripada lalat itu dalam sekelip mata. Jadi cuba tanya diri kita, dengan hadis yang sedang kita belajar ni, selama ni, dalam banyak-banyak waktu yang kita telah lalui, kita jadi seperti orang pertama ke? Atau kita jadi seperti orang yang kedua? Cuba tanya diri kita. Tepuk dada, tanya iman kita. Renung, hayati balik semula. Kan? Bagaimana diri kita menganggap tentang dosa. Jadi moga-moga hari ini Allah bersihkan hati kita.
Allah masukkan iman dalam hati kita. Allah campakkan rasa takut dalam hati kita, menjadikan diri kita ni di mana-mana saja kita berada, kita takut untuk melakukan dosa. Kenapa? Kerana kita menganggap dosa itu umpama gunung yang akan menghampat kita, yang membinasakan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, ada satu kata-kata yang dilontarkan oleh Bilal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa la tanzur ila sigharil khati'ah. Janganlah kamu melihat kecilnya kesalahan, walakin unzur man asaita. Akan tetapi lihatlah kepada siapa kamu melakukan kesalahan. Maksudnya dia kata kita jangan tengok dosa tu besar ke dosa tu kecil, dia kata. Jangan tengok pada jenis kesalahan tu, dia kata. Tetapi kita tengok kepada siapa kesalahan itu kita lakukan. Sebab tu kalau kita pegang perkataan dosa, az-zunub, dosa ni, kita kena ingat kita telah buat kepada siapa. Kita telah berdosa kepada Tuhan yang hidupkan kita. Kita telah buat dosa kepada Tuhan yang beri kita makan. Tiap-tiap hari kita makan tau. Kita gunakan nafas, kita bernafas ni gunakan udara dia. Dan kita telah merasa pelbagai jenis nikmat. Kita telah gunakan ni, mata kita telah melihat pelbagai jenis penglihatan. Kita boleh berjalan. Kita menumpang kat bumi dia. Mungkin ada di kalangan kita yang sedang memandu. Mungkin ada di kalangan kita yang sedang, mungkin dia sambil dia dengar, dia minum, mungkin sambil dia makan. Kan mungkin baru lepas dia makan. Kan? Sedar tak kita kepada siapa kesalahan yang telah kita lakukan? Sebab dia adalah dosa. Jadi moga-moga ya, tindakan yang pertama yang kita senaraikan ini, tindakan kedua yang kita senaraikan ini menjadi satu perubahan yang kita nak bawa dalam hidup kita. Kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah supaya jaga hati kita ni. Campakkan dalam hati kita ni, kekalkan ada perasaan takut untuk melakukan kesalahan. Sebab kita bimbang. Waktu kita baca ayat 49 ni, kita bimbang, takut-takut dari akhirat nanti, kitalah al-mujrimin itu, yang musyfiqin. Jadi kita tak nak. Kita minta lindung pada Allah dengan kita melakukan sesuatu tindakan yang lebih baik. Ya, tindakan lebih menyeluruh terhadap dosa. Okey, mohon maaf ya tuan-tuan dan puan, tadi terputus ya. Tuan boleh dengar tak suara saya? Boleh Ustaz. Boleh dengar tak? Ya, dengar Ustaz. Mohon respon dari tuan-tuan dan puan. Boleh Ustaz. Yang saya paparkan. Okey, suara saya adakah tersangkut atau bagaimana? Boleh kan? InsyaAllah. Tadi tersangkut. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Mazidah di atas maklum balas. Baik tuan-tuan dan puan, kita sambung yang
Ya, okey. Kita sambung yang ketiga. Hasil daripada, kalau saya bawa diri saya ya. Setelah saya baca ayat 49 tu, apabila saya jumpa perkataan Alkitab dan saya mengetahui Alkitab tu adalah buku catatan amal, maka bertambah-tambah keyakinan kepada saya bahawa memang wujudnya, memang adanya buku catatan amal. Dia akan menguatkan lagi kita teringat. Ke mana-mana kita pergi, kita teringat buku tu. Hari semalam, dalam tempoh 24 jam, buku aku tu ada pahala ke atau ada dosa. Hari ni 29 hari bulan Januari 2022, aku nak penuhkan buku aku tu dengan apa? Pernah tak kita terfikir soalan tu dalam jiwa kita, pada kita? Pernah tak kita tanya? Hari ni aku nak penuhkan buku aku dengan amal apa ya? Hari ni aku berazam, aku akan penuhkan buku catatan amal itu dengan pahala, dengan kebaikan. Aku tak nak kotorkan buku aku hari ini dengan keburukan. Ya Allah, kau bantulah aku ya Allah, untuk aku dapat mengingatimu, menjadi manusia yang bersyukur kepadamu ya Allah. Perbaikilah akan keadaan diriku ya Allah. Sebab tu Nabi kalau pagi-pagi dia selalu minta pada Allah. Nabi kan di zikir Nabi kata ya Hayyu ya Qayyum, kan birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takinni ila tarfatin ain. Kan Nabi selalu minta pada Allah pagi-pagi. Nabi minta Allah Ta'ala ni tolonglah uruskan diri Nabi tu. Nabi kata tolonglah perbaiki diri Nabi. Janganlah engkau lepaskan diri aku ini kepada orang lain. Maksudnya Nabi kata, ya Allah, engkau perbaikilah hal ehwal aku. Maksudnya hari ni, pagi ni kita kata, ya Allah, satu hari ni engkau jaga diri aku, ya Allah, engkau jaga je. Jangan aku buat, engkau bagi aku kekuatan supaya aku boleh tunaikan apa-apa yang wajib aku kerjakan. Engkau pelihara diriku, ya Allah, ya pagi ni, hari ni, ya Allah, satu hari ni, daripada aku terjatuh dalam buat maksiat, ya Allah. Aku tak nak kotorkan buku catatan amal aku hari ni, ya Allah, dengan dosa. Jadi kita, apabila kita baca ayat ni, selalu kita fikir tentang buku kita. Sebab kita meyakini akan adanya buku catatan amal tu. Pernahkah kita baca ayat 49 membawa diri kita terfikir kan, ialah kan agak-agak nanti di hari akhirat kan buku kita daripada kita balik sampailah kepada saat ini, banyak yang mana ya, pahala ke ataupun dosa. Jadi untuk kukuhkan tindakan yang ketiga ni tentang buku catatan amal, izinkan saya berkongsikan semua ayat Quran tentang buku catatan amal. Okey, saya kongsikan khusus untuk diri saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyebut perincian tentang Alkitab tu, tentang buku tu. Okey, yang pertama kita rujuk dalam surah Al-Infitar ayat nombor 10 sampai ayat nombor 12, muka surat 587. Allah bagi tahu kepada kita dengan menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna 'alaikum lahafizin, dan sesungguhnya ke atas kamu ini benar-benar akan ada malaikat pengawas. Hafizin iaitu pengawal yang mengawasi kita. Macam saya berjalan bermusafir hampir 400 lebih kilometer. Sepanjang saya memandu, akan ada hafizin. Right. Jadi apabila kita faham, Allah kata semua orang, tak kira bukan saya sajalah, semua orang.
Dia kena ingat bahawa kita akan ada sentiasa bersama kita hafizin, iaitu malaikat yang sentiasa mengawasi kita. Mereka ini sifatnya apa lagi? Kiraman, yang sangat mulia. Katibin, lagi mencatat. Lagi mencatat. Kita ada pengawas, kita ada pengawal kita yang selalu ikut kita ke mana-mana. Yang pengawal kita tu sangat mulia. Dan pengawal kita tu kerjanya buat apa? Dia bukan mengawal kita dari sudut kesihatan ke, itu ada malaikat lain lah. Tapi ni dari sudut apa? Mencatat. Dia catat apa? Ya'lamu nama tafa'alun. Dia ni kata Allah, dia sentiasa tahu ya'lamun ma tafa'alun, apa yang kamu telah lakukan. Tafa'alun ni tuan-tuan, kalau kita halusi lagi, dia berkaitan dengan apa saja kita buat. Sedar ke, tak sedar ke, dia tulis. Malaikat dia tak tahu kita ni ikhlas ke, kita tak ikhlas ke, kalau Allah Ta'ala tidak izinkan bagi tahulah. Jadi dia akan tahu apa yang kamu lakukan. Bayangkan kalau hidup kita ya, sentiasa diingati dengan pengawal-pengawal kita ni, maka kita akan jadi manusia seperti apa. Jadi kita ambil ayat ni. Ayat ni berkaitan dengan buku tadi tu. Buku tadi tu, siapa yang tulis, yang besar pun ada, yang kecil pun ada, yang besar ada. Jawapan dia nilah pengawal nilah, hafizin ni. Mereka nilah katibin. Dia panggil malaikat kiraman katibin. Okay, kita mantapkan lagi. Malaikat tu dia mengawal kita berada di mana? Kita baca surah Qaf. Kita baca surah Qaf ayat nombor 17-18, ada satu lagi maklumat. Rupa-rupanya malaikat pengawal kita tu dia berada di, kata Allah, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Semasa dua malaikat yang mereka ini satu duduk di sebelah kanan, satu lagi duduk di sebelah kiri. Mungkin kita ketika memandu kan, mungkin kita ingat sebelah kiri kita tu ada isteri kita ke anak-anak kita. Kita terlupa. Sebelah kanan ni ada pengawal kita. Sebelah kiri ni ada pengawal kita. Berjalan ke mana-mana. Hari ni pergi dah berjalan ke mana-mana. Jangan lupa pengawal yang duduk sebelah kanan, yang duduk sebelah kiri kita. Pengawal-pengawal itu kita sebut dari apa? Malaikat katibin, malaikat pencatat amal. Dia nak catat apa? Kenapa dia duduk kiri, dia duduk di sebelah kanan? Apa dia nak catat? Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkan. Semalam kita sembang pasal apa? Kita bincang dengan siapa? Cuba ingat balik semalam. Hari ni, pagi ni, pasal makan-makan pagi tadi tu, ada cakap dengan siapa? Ada berbincang dengan siapa? Tipu siapa semalam? Cakap dengan siapa semalam? Tapi pernah tak kita fikir, aku cakap ni, rupa-rupanya ada yang dengar. Yang duduk sebelah kanan, yang duduk sebelah kiri. Apa yang kita tulis, walaupun kita tak lafaz, apa yang kita tulis? Ada rakan pencatat amal. Macam mana dia boleh catat semua apa yang kita kata? Allah mengatakan, illa ladaihi raqibun atid. Malaikat pencatat amal tu sifat dia raqibun atidun. Malaikat yang sentiasa ada, sentiasa wujud bersama-sama dengan kita, tak pernah cuti, tak pernah tak ada. Itu dia panggil raqibun atidun. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu tentang kewujudan malaikat.
Ni malaikat yang raqibun atid ni dah, yang duduk kanan dan kiri kita, itulah yang tulis pada ayat 49 kita baca tadi tu. Itu yang orang-orang mujrimin dia rasa macam binasa dia. Dia rasa binasa. Rupanya masa kehidup tu ada dua, ada pengawal kanan dan kiri dia. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita ambil satu lagi ayat. Kita tengok dalam suratul Zuhruf ayat nombor 80. Hebat Allah, apakah mereka itu menyangka bahawa kami tidak mendengar sirrahum, rahsia, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka? Semalam kita ada berbisik dengan siapa? Apa rahsia yang kita pegang? Apa rahsia yang kita tahu? Rupa-rupanya ada yang tahu. Siapa dia? Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan utusan-utusan kami, rusuluna kat sini maknanya malaikat, sentiasa menulis segala apa yang mereka lakukan. Kita tak boleh nak lari dah. Rahsia, bisikan, akan ada yang tahu. Siapa dia? Rusuluna. Rasul-rasul kami. Rasul-rasul kami itu siapa? Malaikat. Malaikat yang mana? Kiraman katibin. Dia berada di mana? Anil yamin wa anil shimal. Kanan dan kiri. Kemudian kita terus dengan ayat surah Al-Imran. Sekejap ya. Kita tengok dekat sini dulu. Kita tengok dekat surah. Kita tengok dekat dalam surah Al-Jathiyah dulu. Dalam surah Jathiyah, kita tengok ayat nombor 28-29. Kita sedia maklum Al-Jathiyah maknanya melutut. Memang kata para ulama tafsir, memang kita berlutut secara real. Berlutut. Kita dipanggil kepada kitabiha. Jumpa tak kitabiha? Kitabiha dekat sini buku amal. Kitabiha dekat sini adalah buku amal dia. Apabila kita dipanggil untuk dapat buku amal ni, maka Allah mengatakan al-yawma, pada hari ini, tujzauna ma kuntum ta'lamun, kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan. Lepas tu buku tadi tu apa fungsi dia? Hadza kitabuna. Jumpa perkataan kitab lagi kat sini ya. Kitab. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Inilah suratan kitab, dia memberikan keterangan kepada kamu dengan benar. Di sini maklumat lanjut dia. Apa yang ada dalam kitab ini, buku catatan amal itu, semua benda yang benar. Benar-benar berlaku. Tak akan tersilap, tak akan tersalah catatan oleh malaikat. Kita jelas yang ini. Okey, kita tambah satu lagi ayat dia. Kita baca surah Al-Isra. Surah Al-Isra ni ayat 13-14, Allah sebut tentang dua ciri buku catatan amal. Cara Allah nak kata buku catatan amal kita tu sentiasa tertulis apa yang kita ada, Allah umpamakan dia adalah kalung yang dipakai di leher. Orang kan kalau pakai kalung, kan, dia kan dekat leher, dia dah tak tanggal dah. Allah tak kata seperti cincin di tangan, tak. Tapi seperti mana? Fi unuqih, pada lehernya. Menunjukkan bahawa kalung kita tak tanggal. Itu bermakna buku amal kita tu sentiasa akan ada.
catat seperti manual punya kitab. Sekali lagi kita jumpa kata kitab. Yalqahu manshura. Didapati kitab itu dia terbuka. Ketika dia terbuka, siapa nak baca? Maka Allah mengatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Allah kata bacalah kitab engkau, cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu. Tuan-tuan bayangkan, kalau selama ini kita abaikan buku kita, buku kitab kita, kitab catatan amal kita, nanti dari akhirat kita akan ambil berat tentang buku tu. Kita ambil berat tentang buku tu sebab kita sendiri yang akan baca apa yang ada dalam buku tu. Sejak daripada kita baliau dulu sampailah kita mati, kita akan baca balik. Baca, ada apa dekat dalam tu. Itu yang ayat 49 tadi. Orang-orang yang berdosa tu mereka musyfiqin, mereka pada keadaan takut. Sebab apa? Sebab dia dapat dalam buku tu ada yang kecil, ada yang besar. Macam mana dia tahu? Dia sendiri yang baca. Kalau kita ambil surah Al-Isra, dia baca sendiri. Dia tahu berapa banyak dosa dia, banyak tak pahala dia, banyak tak dosa dia buat. Dia akan kira. Tuan-tuan dan perempuan, pernah tak kita fikir tentang buku ni? Kita kadang-kadang mungkin inilah penting kita tadabbur. Penting sangat kita faham ayat Quran. Kerana dia sekurang-kurangnya dia boleh apa? Dia boleh menyedarkan kita. Kan yang selama ni kita abaikan buku catatan amal kita. Jadi kita sendiri akan membaca dia. Tuan-tuan, satu lagi ayat. Kalau kita dah tahu buku ni seperti itu, kita akan baca, kita tahu kesan buku tu kalau dapat, kalau orang yang dia tahu secara, dia tahu diri sendiri, dia tahu yang dalam buku tu akan ada banyak benda buruk, maka dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut apa? Surah Ali Imran. Ini ayat last sekali tentang buku amal tu. Allah kata bahawa, kita tengok pada depan dia, ayat awal dia sampai hujung. Ini adalah ayat terakhir yang kita nak kukuhkan tentang buku amal. Allah kata, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Terjemahan ayat dia sampai sini je lah. Ni saya tak ambil dekat sini. Sekejap. Okay, ni ayat ni dia tidak ada terjemah. Dia sampai sini je. Allah kata pada hari itu tiap-tiap seseorang dia akan tahu apa yang telah dia buat. Khaira, kebaikan ke, ataupun su'in, ataupun keburukan. Dia akan tahu. Jadi kalau orang tahu dia dalam buku tu ada keburukan, penuh dengan dosa, dia akan cakap apa? Allah kata, tiap-tiap orang yang bersalah tu inginkan kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amal kejahatan tu. Dia seolah-olah kalau bolehlah amal tu janganlah dikaitkan dengan aku. Jauhkanlah buku tu, jauhkanlah. Jauhkan, jangan bawa dekat dengan aku. Sebab apa? Kita sendiri akan baca buku tu. Buku tu dah siap-siap dibentang dah. Kita akan baca. Seolah-olah kalau buku tu dibawa jauh lah, amal jahat tu janganlah ada pada kita. Kita dapat bayangkan tak? Dapat gambar ataupun tidak? Bagaimana situasi di hari akhirat nanti? Tentang buku amal ni. Buku catatan amal. Dan moga-moga dengan ayat-ayat ni dapat memberikan kita walaupun tak banyak kesedaran
tapi memberikan kita kesedaran sedikit tentang apa? Tentang buku catatan amal. Jadi ini adalah pengukuhan untuk tindakan yang ketiga. Jadi fikir-fikirkan. Mungkin kita tak ingat semalam kita buat apa. Mungkin kita tak ingat dah tahun lepas kita buat apa. Tapi kita akan diingatkan balik. Kita akan dia bagi tahu balik semua. Apa yang pernah semalam kita buat. Apa tahun lepas kita buat. Benda itu berada di dalam buku. Jadi mari kita penuhkan. Kita ada kesempatan lagi untuk kita penuhkan buku-buku kita tu dengan amal-amal kebaikan. Dosa-dosa yang lepas tu kita minta ampunlah pada Allah. Apabila Allah mengampunkan dosa-dosa kita, nanti dosa itu akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berhak nak padam ke, Allah berhak tak nak padam ke, itu terletak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita baca hadis Nabi SAW, memang buku dosa itu akan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam soalan tu ada yang tanya dekat ruangan chat tu. Dia tanya, adakah dosa-dosa yang telah diampun oleh Allah juga akan tercatat dalam buku catatan amal, akan dihisap? Okey, dia ada dua perkara kat situ. Pertama tercatat, kemudian dua dihisap. Okey. Semua kena ingat begini, semua amalan, semua dosa akan dihisap oleh Allah. Cuma ada perbezaan. Orang yang betul-betul kafir, hisap dia lain dengan orang beriman. Orang beriman, Allah hisap semua amal dia. Tapi hisap orang beriman ini, dia sekadar buku itu dipaparkan. Faham tak? Dipaparkan. Dia papar saja. Okey, papar saja. Tapi dipapar bukan dibuatkan argument. Tapi kalau orang tak beriman, dipaparkan buku dan ditanya. Okey, buku surat pertama, kenapa jadi macam ni? Buku surat kedua, kenapa jadi macam ni? Kau dah buat apa? Buku surat ketiga. Tapi orang beriman, dia sekadar papar saja. Dia papar, tapi tiada apa? Tiada argumen dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam hadis Nabi SAW, jawapan Nabi kepada Aisyah. Ketika mana Aisyah tanya tentang orang beriman dihisap oleh Allah. Itu jawapan dia. Bagaimana dengan dosa? Kalau mengikut pendapat yang kuat, berbincangkan tentang dosa, ya, dosa itu dia masih lagi tercatat dalam buku amal. Sebab ada hadis yang nanti Allah Ta'ala akan tanya kita secara berdepan. Tengok buku amal kita. Waktu kita tengok buku amal kita ada dosa, kita rasa macam nak binasa. Tetapi hadis tu kata, kalau kita beriman, dosa kita tadi tu Allah hanya ingin kita membuat pengakuan saja. Mengaku tak kamu buat yang ini, mengaku kamu buat yang ini. Orang beriman dia akan cakap benar. Dia tak akan berdolak dalih. Jadi apabila dia mengaku dosa dia buat, akhirnya di hujung hisab tu Allah Ta'ala tukar dosa tadi dengan kebaikan. Diberikan bukunya semula. Itulah maksud dia. Itu ada hadis tu. Ada hadis yang sahih menyebutkan ketika mana kita nak bertemu dengan Allah, nanti Allah akan tarik satu tirai. Allah tak nak bagi orang lain nampak. Dibincangkan secara tertutup. Ketika nampak dosa, kita nampak pahala gembira sangat. Tapi apabila nampak dosa, dah rasa macam habis, binasalah aku ni, rasa macam habis. Tapi orang beriman ni, Allah Ta'ala tanya pada dia tentang dosa tu untuk pengakuan. Sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi
Kita memang meyakini sekarang Allah, Allah sendiri sebut ada pada setiap kita tunia Allah alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Okay. Yang keempat, kita kena beriman kepada sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini. Jadi kita jangan bimbang tentang sifat keadilan Allah. Adil Allah tu maknanya kalau kita buat baik akan adalah kebaikan tu dalam buku tu. Kalau kita buat benda buruk, adalah keburukan tu dalam buku tu. Allah Ta'ala tidak akan menambah dan Allah Ta'ala tidak akan mengurangi pahala yang pernah kita buat. Tak ada siapa yang boleh sorokkan bukti. Tak ada siapa boleh berdolak dalih. Kerana yang jadi hakim adalah Allah. Sebab itu tanda keadilan Allah lah. Allah bentangkan buku tu. Allah letakkan buku tu. Kalau Allah Ta'ala nak menunjukkan dia adil, sebab tu dia hisap seorang per seorang. Sebab tu Allah Ta'ala bentangkan buku. Sedangkan kita tahu pun kalau orang dah kafir, tentulah dia masuk neraka. Sedangkan tahu dah mana akan diarahkan. Jadi keadilan Allah tu nampak pada dibicarakan, dibentang buku. Jadi jadi apa dokumen, apa bukti dia bersalah dibicarakan, maka nak dibuktikan bersalah ke tak bersalah. Maka bersalah itu, tak bersalah itu, dokumennya adalah buku catatan amal. Dan itu kita sebut tadi tu, buku catatan amal. Buku catatan amal tu dibentang. Itulah bukti, dokumen-dokumen yang membuktikan salahnya kita ke, baik ke kita ke, di situ. Itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang berdolak dalih, ada lagi yang tak setuju, maka Allah akan bawakan saksi. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat menambahkan lagi di Maha Adil. Dekat dunia kita boleh lari. Dekat dunia kita tidak dapat pengadilan yang sebenar-benarnya. Tak apa. Kita ada Allah yang Maha Adil. Kan? Kita ada Allah yang Maha Adil. Kebaikan yang kita dapat jangan bimbang, tak akan hilang. Kalau kita ikut syarat buat amal soleh lah. Kan? Kita jangan bimbang. Walaupun orang tak tahu, orang tak iktiraf, tetapi dengan keadilan Allah, segala kebaikan kita buat tu akan ada dalam buku amal. Tetapi yang kita bimbang kalau dosa. Kalau kita bimbang dosa tadi. Jadi mohonlah pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu telah perempuan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Jadi itulah sedikit sebanyak pengisian yang dapat kita bincangkan pada pagi ini. Sedar tak sedar kita dah hampir di alam maya ini, kan, di atas talian Zoom ni, di mana saya Alhamdulillah dapat kita sambung kembali sikit lagi. Kita buat penutup dia ya.
Alhamdulillah di atas peluang yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, sikit sebanyak dapat menyentuh iman kita, dapat menyedarkan kita mana yang patut kita baiki, mana yang perlu kita tambah baik. Itu adalah satu nikmat yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada sedikit sifat ingat Allah tu pun dah satu bertemu lagi insya-Allah tuan-tuan pada kelas akan datang. Talian saya pun sudah agak ada berlaku beberapa talian dia agak kurang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Ya, insyaAllah kita sambung dengan ayat 50 sampai 53. Kisah berkaitan dengan iblis. Kisah berkaitan dengan iblis pada minggu depan. Pagi ini diberikan rahmat oleh Allah. Allah terima amal kita. Allah perbaiki amal kita, Allah perbaiki diri kita. Semoga kita sentiasa di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada dosa-dosa. Ya, Allah Taala berikan kita kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Jadi saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.